Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam berita bagi Sarawak, edisi Sabtu 17 Ogos 2024. Kerajaan Sarawak menawarkan insentif kemenangan RM15,000 untuk setiap emas yang dimenangi atlet negeri ini pada Sukma dan Parasukma 2024. Perkara tersebut diumumkan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joytun Openg dalam satu sidang media di Stadium Perpaduan Kuching semalam. Beliau turut mendedahkan ganjaran sebanyak RM5,000 juga diberikan kepada atlet yang memenangi perak, manakala RM3,000 untuk gangsa. Untuk ini adalah untuk suntikan untuk kita memberikan sokongan dan dorongan supaya sukan ini adalah kerja. Apabila mereka mendapat tahap yang lebih tinggi hinggalah ke peringkat antarabangsa, ia akan membawakan nama negeri Sarawak. Dalam pada itu, Datuk Patinggi Abang Johari menghargai usaha atlet tuan rumah yang telah mempamerkan prestasi cemerlang setakat ini untuk mencapai sasaran 70 pingat emas. Dalam perkembangan lain, Premier berkata Kerajaan Sarawak bersetuju melaksanakan pelarasan gaji pejabat awam negeri selaras pengumuman oleh Perdana Menteri semalam berhubung pelarasan gaji pejabat awam Persekutuan. Kita ikut menyampun cara. Kita akan kaji kuantum ya. Kerana seperti mana saya katakan, kita sedang mengkaji gaji perkhidmatan awam kita dan kita akan calculate based on the announcement by PM. Setidak-tidaknya setaraf, kalau tidak pun mungkin baik sedikit. Jelas Premier, beliau akan meneliti perkara tersebut mengikut kemampuan negeri ini. Pada masa sama mengharapkan perkhidmatan awam Sarawak akan bertambah baik. Pelaksanaan pelarasan gaji penjawat awam menerusi sistem saraan perkhidmatan awam SSPA akan dilaksana secara berfasa pada 1 Disember 2024 bagi fasa 1 dan pada 1 Januari 2026 bagi fasa 2. Penjawat awam dari kumpulan pelaksana dan kumpulan pengurusan profesional akan menerima pelarasan gaji sebanyak 15%, manakala 7% untuk kumpulan pengurusan tertinggi. Sarawak merekodkan jumlah pelaburan sebanyak RM4.2 bilion setakat suku pertama tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, kebanyakan pelaburan adalah dalam industri pembuatan. Salah satu faktor Sarawak menjadi pilihan pelabur adalah dasarnya yang memudahkan serta kepantasan membuat keputusan untuk kelulusan sesuatu pelaburan. Pelabur juga tertarik dengan tenaga hijau serta tenaga kerja Sarawak yang boleh dilatih. Decision making itu quite fast. Now we have established Invest Sarawak, so that will also facilitate for all the investors to get what sort of information they require and what are the our priorities in terms of investment. So we are working very closely and they are quite pleased. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan ucap tama Hari Ekspor Sarawak 2024 di Kuching. Dalam ucapannya, beliau memaklumkan Sarawak mencatat jumlah perdagangan sebanyak RM19.34 bilion tahun lepas dengan RM130.8 bilion nilai ekspor berbanding RM62.6 bilion import. Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti akan menubuhkan Pusat Sehenti Intervensi Awal Kanak-kanak Autism di Mirih. Timbalan Menterinya Datuk Rozi Yunus berkata pusat itu bertujuan menyediakan kemudahan diagnosis, intervensi awal dan rehabilitasi kepada kanak-kanak autisma serta ibu bapa mereka. Menurut beliau, penubuhannya dijangka awal tahun depan dan lokasinya telah pun dikenal pasti. Bila melihat tren kepada anak-anak autism sekarang ni, among those yang ketara sangat adalah anak autism. So our kementerian sekarang ni insyaAllah akan embark on nak kata study small research
untuk melihat kepada ibu yang mengandung lagi. Beliau berucap pada lawatan kerja Exco Pembangunan Wanita dan Kebajikan Masyarakat Negeri Selangor, Anfal Saari ke Taska di tempat kerja sedidik perdana Hospital Miri. Rancangan untuk menubuhkan Taman Agro di Bintulu satu pendekatan holistik yang diyakini dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak Iskandar Turki percaya dengan adanya Taman Agro, aktiviti pertanian di Bintulu dapat dibangun dengan lebih sistematik. Jelas beliau, ketika ini terdapat pelbagai aktiviti pertanian dijalankan oleh penduduk Bintulu yang dapat menyokong cadangan penubuhan Taman Agro tersebut. Kita telah berusaha untuk mengenalkan tapak dua lokasi untuk dimajukan dan kita buat agropark. Kita akan berkolaborasi lah, minta berjumpa dengan pihak Jabatan Pertanian, pihak peladang, kesesuaian apakah jenis agropark yang akan kita buat bersama. Beliau ditemui semasa menyerahkan geran projek khas kawasan Jepak berjumlah RM890,600 kepada 182 penerima. Majlis berlangsung di Wisma BDA Bintulu. Acara pembukaan rasmi Sukma 2024 bakal berlangsung malam ini di Stadium Sarawak Putrajaya Kuching. Sebagai tuan rumah, Sarawak menjanjikan kelainan dalam persembahan yang akan dipamerkan. Bakal dijayakan hampir 2,000 peserta. Upacara perasmian akan menonjolkan keunikan budaya dan identiti bumi Kenyalang. Ia juga akan memperlihatkan semangat perpaduan holistik sebagaimana temanya, semangat perpaduan membara. Majlis akan dirasmikan yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar serta dihadiri Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg serta Menteri Belia dan Sukan Henayo. Dengan jangkaan lebih 40,000 pengunjung termasuk atlet Suma seluruh negara, upacara perasmian bakal dihangatkan oleh persembahan artis popular tanah air antaranya Faisal Tahir, Jacqueline Victor dan Dato' Awi. RTM akan menyiarkan secara langsung acara itu di saluran TV OK pukul 8.30 malam. Karnival Kerjaya My Future Job dan Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah Perkeso bermula hari ini di sebuah pusat beli belah di Batu Empat Kuching. Karnival 2 hari itu anjuran Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. 152 jawatan dengan 1,440 jumlah kekosongan daripada 18 majikan ditawar sepanjang karnival berlangsung. Ia merupakan platform untuk mempertemukan pencari kerja dengan syarikat yang memerlukan pekerja untuk sesi temuduga terbuka. Sepanjang karnival, Perkeso turut menyediakan kaunter kaunseling kerjaya seperti bantuan penyediaan resume, bimbingan kerjaya dan khidmat nasihat. Turut diadakan promosi dan pendaftaran skim keselamatan sosial suri rumah iaitu satu skim perlindungan untuk golongan suri rumah yang dikuatkuasakan pada 1 Disember 2022. Pencari kerja dan suri rumah dijemput ke karnival yang bermula 9 pagi hingga 5 petang. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Malaysia Madani Jiwa Merdeka ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.